Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Almisha binti Enri, nomor metrik C24E2161. Hari ini saya ingin membincangkan tentang kesan-kesan kedatangan Islam terhadap sistem perundangan di alam Melayu. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya kerana telah membimbing saya sepanjang semester 1 ini. Kita masuk kepada pengenalan. Kedatangan Islam ke alam Melayu membawa perubahan besar dalam pelbagai aspek kehidupan termasuk dalam sistem perundangan. Sebelum kedatangan Islam, undang-undang di alam Melayu banyak dipengaruhi oleh kepercayaan animisme serta unsur Hindu-Buddha yang berasal dari India. Sistem perundangan pada ketika itu lebih bersifat adat dan tidak berasaskan prinsip hukum bertulis yang jelas. Namun, dengan kedatangan Islam melalui pedagang Arab, Parsi dan India Muslim sekitar abad ke-7 hingga ke-14 Masihi, sistem perundangan di alam Melayu mengalami transformasi yang ketara. Islam memperkenalkan sistem hukum yang lebih sistematik dan berlandaskan syariah yang merangkumi aspek jenayah, muamalat dan kekeluargaan. Konsep keadilan dalam Islam menekankan prinsip seperti hudud, qisas dan takzir dalam perundangan jenayah serta memberikan hak yang lebih jelas dalam perkahwinan dan perwarisan. Kedatangan Islam juga membawa kepada kewujudan institusi kehakiman seperti peranan kadi dan mufti yang membantu dalam menguruskan kes-kes berkaitan dengan undang-undang Islam. Justeru, peranan Islam dalam membentuk sistem perundangan di alam Melayu amat signifikan bukan sahaja dalam aspek pelaksanaan hukuman tetapi juga dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih tersusun. Perubahan ini bukan sekadar memberi kesan pada zaman Kesultanan Melayu, tetapi juga terus mempengaruhi sistem perundangan moden di negara-negara Nusantara seperti Malaysia, Brunei dan Indonesia pada hari ini. Penggantian dan penyesuaian hukum adat dengan hukum Islam. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat alam Melayu mengamalkan undang-undang adat seperti Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, dan Undang-Undang Minangkabau yang banyak dipengaruhi oleh kepercayaan animisme serta unsur Hindu-Buddha. Setelah kedatangan Islam, undang-undang adat ini disesuaikan dengan prinsip syariah, terutamanya dalam perkara berkaitan jenayah, perkahwinan dan muamalat. Contohnya, Hukum Kanun Melaka telah memasukkan elemen hudud, qisas dan takzir seperti hukuman terhadap zina, mencuri dan kesalahan minuman keras berdasarkan prinsip Islam. Seterusnya kita masuk kepada pembentukan institusi kehakiman Islam. Kedatangan Islam membawa kepada penubuhan sistem kehakiman yang lebih tersusun dengan pelantikan kadi dan mufti sebagai pegawai yang bertanggungjawab dalam bidang perundangan Islam. Kadi bertindak sebagai hakim yang menyelesaikan kes-kes berkaitan perkahwinan, perwarisan dan perniagaan menurut hukum syarak. Mufti pula berperanan mengeluarkan fatwa dalam hal-hal berkaitan hukum agama. Sistem ini memastikan bahawa peraturan yang diterapkan dalam masyarakat Islam sejajar dengan hukum syariah dan berbeza daripada sistem tradisional Hindu-Buddha yang lebih bersifat feudal. Seterusnya, undang-undang Islam dalam perkahwinan dan kekeluargaan. Islam telah memperkenalkan konsep pernikahan berlandaskan ijab dan kabul berbanding perkahwinan tradisional yang sering melibatkan unsur mistik dan adat yang kompleks. Hak wanita dalam perkahwinan lebih terjamin termasuk hak
menerima mas kawin, hak penceraian dan pelindungan terhadap hak harta. Sistem faraid diperkenalkan untuk menggantikan sistem perwarisan lama, memberikan pembahagian harta yang lebih adil dan mengikut hukum Islam. Pengaruh Islam dalam Undang-Undang Jenayah. Undang-Undang Jenayah juga mengalami perubahan dengan pengenalan hukuman hudud, kisas dan takzir, menggantikan amalan hukum yang lebih berpandukan keputusan raja dan ketua adat. Kesalahan seperti zina, mencuri, dan fitnah dikenakan hukuman mengikut syariah. Sistem kisas yaitu balasan setimpal dan diyat yaitu pampasan dalam kes jenayah diperkenalkan bagi menggantikan hukuman dendam dan balas peribadi yang diamalkan sebelum ini. Akhir sekali, kita masuk kepada peningkatan peranan ulama dalam sistem pemerintahan. Sebelum Islam, raja dianggap sebagai ketua mutlak dengan kedudukan separa dewa. Namun dengan kedatangan Islam, raja kini dilihat sebagai pemimpin yang bertanggung jawab kepada Allah dan harus memerintah berdasarkan ajaran Islam. Ulama memainkan peranan penting dalam menasihati raja dalam hal ehwal agama dan undang-undang. Konsep daulat dan syariah diperkenalkan di mana kekuasaan raja diiktiraf tetapi perlu selari dengan hukum Islam. Secara keseluruhannya, kedatangan Islam telah membawa perubahan besar dalam sistem perundangan di alam Melayu. Sebelum kedatangan Islam, undang-undang di rantau ini banyak dipengaruhi oleh adat serta unsur Hindu-Buddha. Namun, dengan kemasukan Islam, sistem perundangan menjadi lebih tersusun dan berasaskan hukum syariah. Peranan ulama dan kadi semakin penting dalam mengendalikan kes-kes berkaitan agama, manakala undang-undang Islam mula diadaptasi ke dalam perundangan tempatan seperti hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Perubahan ini bukan sahaja memberikan keadilan kepada masyarakat pada ketika itu, tetapi juga menjadi asas kepada sistem perundangan moden yang masih diamalkan di Malaysia, Brunei dan Indonesia. Islam bukan saja berperanan dalam aspek perundangan tetapi turut membentuk budaya, pentadbiran serta struktur sosial masyarakat Melayu. Dengan perkembangan zaman, banyak elemen perundangan Islam terus dikekalkan dan diperbaiki agar sesuai dengan keperluan semasa, menjadikannya relevan sepanjang zaman. Kesimpulannya, pengaruh Islam terhadap sistem perundangan alam Melayu amat besar dan berterusan. Oleh itu, adalah penting bagi kita untuk terus memahami dan menghayati sejarah ini agar nilai keadilan serta prinsip syariah yang diterapkan sejak dahulu dapat terus dipertahankan dan diamalkan dalam kehidupan moden hari ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Audio Jungle.